Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irsyad bin Abdul Razak akan membentangkan PSM saya yang diberi tajuk Persepsi Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia di dalam keperluan pembina denai sungai kebangsaan. Di dalam pembentangan ini terdapat 6 bab. Senarai kandungan tersebut adalah bab pertama, pengenalan, bab kedua, denai sungai, bab 3, metodologi kajian, bab 4, kawasan kajian, bab 5, analisis kajian dan bab 6, cadangan. Bab 1, pengenalan. Denai Sungai Kebangsaan iaitu DSK adalah suatu program yang amat baik bagi penjagaan sungai, malah membantu terhadap sumber ekonomi di sekitar. Denai sungai pula merujuk kepada satu laluan sepanjang sungai yang dijadikan tempat rekreasi kepada orang ramai. Di Malaysia, setiap negeri mempunyai denai sungai tersendiri. Di bawah program DSK, panjang yang terkini denai sungai yang ada adalah sepanjang 435.97 km. Program DSK ini meletakkan sasaran sepanjang 10,000 km denai sungai dibina di seluruh Malaysia pada tahun 2030. Penyataan masalah bernama November 2020, menurut berita ini, gangguan bekalan air dipunca dari pencemaran sungai. Air sungai atau air permukaan surface water masih menjadi sumber air mentah utama kebanyakan LRA di Malaysia. Sebahagian muka sauk intake LRA berada di tepi sungai di kawasan hilir iaitu setelah sungai melalui kawasan pertanian, kawasan industri dan kawasan kediaman. Dengan itu, sungai amat terdedah kepada aktiviti pencemaran. Seterusnya, berita harian online September 2021, menurut Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Mansur Osman, beliau menyatakan bahawa pelibatan dan usaha dalam program DSK di dalam pendidikan lain termasuk rakan alam sekitar yang kini mempunyai seramai 157,000 ahli dalam kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Matlamat dan objektif kajian. Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji persepsi pelajar Universiti Teknologi Malaysia di dalam membina keperluan denai sungai dan program denai sungai kebangsaan di mana pelajar-pelajar dapat memainkan peranan sewajarnya dalam kesedaran membina keperluan denai sungai. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti keperluan dan kepentingan denai sungai di dalam universiti awam. Objektif kedua pula adalah mengkaji persepsi pelajar Universiti Teknologi Malaysia di dalam membina keperluan denai sungai. Skop kajian. Skop kajian pertama adalah kawasan kajian adalah Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Kedua pula adalah denai sungai yang sedia ada digunakan oleh pelajar, staf dan orang awam perlu melihat persepsi tentang denai sungai bermula dari mahasiswa yang sering menggunakannya. Yang ketiga, memerlukan beberapa responden iaitu dari pelajar mengenai denai sungai dan program denai sungai kebangsaan. Kepentingan kajian. Di dalam kajian ini, kita ingin melihat di mana para pelajar Universiti Teknologi Malaysia, pihak Universiti Teknologi Malaysia dan orang awam diharapkan dapat membantu pihak yang terlibat dalam membangunkan kawasan kajian dalam konteks mengenal pasti faktor daripada persepsi pelajar terhadap denai sungai. Jangkaan kajian. Jangkaan yang pertama adalah jangkaan pada kajian ini adalah dapat membantu mengetahui persepsi para pelajar mengenai keperluan denai sungai di dalam universiti. Yang kedua pula adalah dapat mengetahui inisiatif pihak yang terlibat dalam memelihara sungai dan denai sungai serta penyertaan di dalam program DSK. Yang ketiga, dapat membantu mengekalkan penjagaan dan pemeliharaan sungai dan denai sungai di kalangan kawasan kajian iaitu Universiti Teknologi Malaysia. Bab 2. Tinjauan literatur. Di dalam bab ini, kita akan melihat di dalam kajian ini apa yang kita ingin kupaskan. Yang pertama adalah definisi denai sungai dan definisi denai sungai kebangsaan. Yang kedua adalah jenis-jenis denai sungai. Yang ketiga adalah peranan denai sungai. Yang keempat, keperluan dan kepentingan denai sungai. Dan kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam program denai sungai kebangsaan. Definisi denai sungai dan denai sungai kebangsaan. Denai sungai. Menurut buku panduan program denai sungai kebangsaan, denai sungai ialah laluan sepanjang sungai atau mana-mana badan air pada bahagian jajarannya. Denai sungai kebangsaan pula adalah menurut buku panduan program denai sungai. Program ini melalui Kementerian Air dan Alam Sekitar KASA melancarkan program denai sungai kebangsaan DSK sebagai inisiatif baru yang ditetapkan Pelan Strategik KASA
2030 yang merupakan mekanisme kawalan pencemaran sungai dan risiko banjir. Jenis-jenis denai sungai. Terdapat pelbagai jenis denai sungai yang kita boleh lihat. Di dalam buku program denai sungai kebangsaan, terdapat 4 jenis denai sungai yang diguna pakai, iaitu denai tanah, denai kelike, denai konkrit dan denai berturap. Peranan denai sungai. Terdapat beberapa peranan yang kita boleh lihat bagi denai sungai. Yang pertama adalah memastikan kelestarian dan keindahan sungai sekaligus mengawal aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran. Yang kedua adalah mewujudkan rasa bertanggungjawatan bersama share responsibility di kalangan pelbagai pihak. Yang ketiga pula adalah menggalakkan aktiviti berasaskan alam, nature-based activities di kalangan komuniti setempat. Yang keempat pula adalah merangsangkan aktiviti yang berteraskan ekonomi seperti ekopelancongan sungai, river ecotourism. Dan lokasi pembinaan denai sungai ini juga memainkan peranan dalam peranan denai sungai tersebut. Keperluan dan kepentingan denai sungai kebangsaan. Terdapat 5 perkara yang kita akan sentuh tentang perkara ini. Yang pertama adalah menjaga melestari dan melindungi keindahan sungai daripada aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran. Yang kedua pula adalah meningkatkan kualiti sumber air bagi memastikan kecukupan bekalan air bagi semua sektor. Yang ketiga pula adalah memperkenalkan konsep planetary health yang memberi penekanan terhadap kepentingan keseimbangan antara pembangunan fizikal dan kelestarian alam sekitar. Yang keempat pula adalah memupuk dan meningkatkan kesedaran berhubung penjagaan sungai dan alam sekitar dalam kalangan komuniti setempat dan semua pihak berkepentingan sekaligus menjadi transformasi masyarakat yang berubah secara menyeluruh ke arah kelestarian sungai dan alam sekitar. Yang terakhir sekali adalah merangsang aktiviti ekonomi setempat seperti ekopelancongan sungai melalui nature-based activities. Pihak-pihak yang terlibat dalam program denai sungai kebangsaan. Antaranya adalah yang pertama, pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Yang kedua adalah pihak Jabatan Pengairan dan Saliran. Yang ketiga adalah pihak Jabatan Alam Sekitar. Dan keempat adalah agensi swasta NGO-NGO di luar sana. Bab 3, metodologi kajian. Yang pertama, pengenalan. Suatu kaedah untuk mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis. Yang kedua adalah reka bentuk kajian, iaitu kaedah dan pendekatan yang digunakan. Yang ketiga adalah kaedah pengumpulan data. Di sini menggunakan data primer iaitu melalui temu bual semi-struktur dan kedua adalah data sekunder dari bahan-bahan ilmiah, internet dan sebagainya. Yang keempat adalah analisis kajian, pengumpulan data secara temu bual dan kelima rumusan. Di dalam kajian ini, penggunaan kajian kualitatif adalah sangat baik kerana menemu bual responden yang berdekatan kawasan kajian dan dikelilingi para pelajar berbagai kursus. Di dalam temu bual yang dibuat, terdapat 4 perkara yang dilihat. Yang pertama, A. Latar belakang responden. Yang kedua, B. Persepsi responden iaitu pelajar. Yang ketiga, C. Inisiatif atau pendapat responden iaitu pelajar. Dan keempat, cadangan dan penyelesaian. Sampel kajian atau responden yang didapati adalah responden yang pertama adalah dari kursus pentadbiran dan pembangunan tanah iaitu Kolej KRP, Kolej Rahman Putra. Responden kedua adalah pentadbiran dan penggunaan tanah juga dan kolejnya adalah Kolej Tun Fatimah. Yang ketiga adalah responden ketiga pentadbiran dan penggunaan tanah dan kolejnya adalah Kolej Rahman Putra KRP. Responden keempat adalah dari pengurusan harta tanah yang menduduki di KRP. Responden kelima, responden keenam dan responden ketujuh dikelilingi dari kursus kejuruteraan awam dan menduduki di KTDI iaitu Kolej Tun Dr. Ismail. Responden ke-8, responden ke-9, responden ke-10 dan responden ke-11 adalah dari kursus arkitek atau seni bina dan menduduki di Kolej Rahman Putra KRP. Dan akhir sekali adalah responden ke-12 iaitu dari kursus ukur bahan dan menduduki di Kolej KRP Kolej Rahman Putra. Bab 4, kawasan kajian. Latar belakang kajian. Kawasan kajian adalah di dalam Universiti Teknologi Malaysia UTM di bawah nama UTM Journey Trail. Ianya adalah suatu program denai sungai yang menyahut agenda negara di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk mendapatkan 10,000 km panjang denai sungai seluruh negara. Keluasan UTM 1,222 hektar merangkumi flora dan fauna yang unik
dengan wujudnya dua mata air, 16 tasik dan sungai yang dijalurkan daripada punca mata air di hutan rekreasi memberikan impak kehidupan lestari bagi warga kampus, mempelopori pembangunan denai sepanjang 52 km bagi UTM JB. Kawasan kajian utama. Saya menggunakan tasik ilmu 2 iaitu luasnya sebesar 13,594 meter persegi yang digunakan untuk berkayak dan sukan air. Di sini, para pelajar kerap menggunakan denai yang ada bagi aktiviti beriadah. Di dalam pelat ini terdapat petunjuk sebagai sungai, sepadan dan oscillation pond. Di dalam UTM JB terdapat adanya trail dan laluan pejalan kaki sedia ada. Contohnya adalah Tinker Trail, Scholars Trail, Pioneer Trail, Investor Trail dan Philosopher Trail. Di dalam pelan ini terdapat beberapa kegunaannya yang ada. Bab 5 analisis kajian. Di dalam analisis kajian ini, objektif utama yang dilihat adalah mengenal pasti kepentingan dan keperluan denai sungai. Terdapat beberapa soalan yang diajukan kepada responden. Yang pertama adalah bilangan responden yang mengetahui tentang denai sungai. Dari 12 responden, R1, R4, R5, R6, R7, R8, R9 dan R10 tidak mengetahui apa itu denai sungai, manakala R2, R3 dan R11 dan R12 mengetahui apa itu denai sungai. Melihat daripada maklum balas ini, ianya dapat dilihat bahawa kepentingan denai sungai itu tidak memberi impak yang besar kepada pelajar secara umum. Yang kedua adalah bilangan responden yang mengetahui tentang denai sungai kebangsaan. Dari 12 responden tersebut, hanya seorang yang mengetahui berkenaan program denai sungai kebangsaan DSK dan sebilangan lain tidak mengetahuinya. Responden yang mengetahui tentang program DSK adalah R2 yang mengetahui tentang program tersebut dari artikel yang dibaca. Melihat daripada maklum balas ini, ianya dapat dilihat bahawa program denai sungai kebangsaan ini perlulah diperluaskan, terutamanya di kalangan pelajar universiti. Soalan ketiga bagi objektif 1 adalah kekerapan menggunakan denai sungai di UTM bagi pelajar-pelajar. Dari melihat data yang telah dikumpul, beberapa responden pernah menggunakan denai sungai UTM atas sebab beriadah, bersukan atau untuk menghilangkan tekanan. Mengikut rutin harian responden tersendiri, penggunaan denai sungai adalah tidak terlalu kerap. Bagi R1, R4 dan R5 menggunakannya sebanyak sebulan sekali, manakala R2, R3 dan R11 hanya sebanyak seminggu sekali dan R8, R9, R10 dan R12 tidak pernah menggunakannya. Di sini boleh dilihat bahawa responden tidak mengetahui sepenuhnya tentang kepentingan dan keperluan denai sungai ini terhadap pengguna dan alam sekitar sungai. Soalan terakhir bagi objektif 1 adalah pendapat responden tentang adakah baik untuk pembinaan denai sungai di dalam universiti. Daripada temu bual tersebut, kebanyakan responden bersetuju dengan adanya pembinaan denai sungai dan menunjukkan bahawa keperluan denai sungai ini adalah tinggi. Sebab-sebab dari persetujuan untuk membina denai sungai ini juga adalah menunjukkan dari segi positif yang bukan hanya dapat memberi kelebihan kepada pelajar, malah ia juga memberi kebaikan kepada alam sekitar. Di sini menunjukkan bahawa kepentingan denai sungai ini adalah tinggi. R10 mengatakan tidak kerana kemudahan dan infrastruktur yang lain masih tidak dijaga dengan baik dan sepatutnya dipertingkatkan penjagaan sebelum membina kemudahan yang baru. Analisis kajian objektif 2. Objektif 2 melihat pada persepsi pelajar Universiti Teknologi Malaysia di dalam membina keperluan denai sungai. Soalan pertama adalah bilangan responden yang ingin berturut serta di dalam program denai sungai kebangsaan. Melihat dari rajah tersebut, 10 responden yang ingin berturut serta untuk menyertai program denai sungai kebangsaan ianya terdiri daripada R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R11 dan R12. Inisiatif responden ingin berturut serta menunjukkan bahawa persepsi pelajar terhadap program ini adalah baik. Yang kedua pula adalah bilangan responden yang ingin berturut serta program denai sungai dianjurkan di UTM.
Dari temu bual soalan tersebut, 10 responden yang ingin menyertai program tersebut dan bersemangat untuk melibatkan diri dengan program yang sebegini. Dengan sambutan yang sebegini, persepsi pelajar terhadap keperluan pembinaan denai sungai ini adalah sangat baik. Soalan seterusnya di dalam objektif 2 adalah tentang kebaikan yang didapati menyertai program denai sungai. Daripada maklum balas tersebut dapat dianalisiskan bahawa program denai sungai ini dapat memberi pelbagai kebaikan bukan hanya pada para pelajar, malah pada alam sekitar juga. Di sini persepsi pelajar terhadap program denai sungai adalah jauh lebih baik dari awal temuduga dimulakan. Kelebihan kepada pelajar yang boleh dilihat dengan adanya denai sungai ini juga pada masa yang sama dapat membantu penjagaan alam sekitar dengan denai sungai tersebut. Pengetahuan yang luas dan berbagai boleh diperolehi juga. Soalan terakhir di dalam temu bual tersebut adalah mengenai cadangan, iaitu cadangan penambahbaikan denai sungai di dalam universiti, terutamanya Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Menurut responden R1, R8, R9 dan R12 mencadangkan bahawa memberi lebih pendedahan dengan menganjurkan seminar atau ceramah dan program. Manakala responden R2, R3, R5, R6, R7, R10 dan R11 memberikan cadangan bahawa penambahbaikan dari segi infrastruktur dan penyelenggaraan yang rapi dan baik dapat memelihara denai sungai dan juga menunjukkan denai sungai ini adalah suatu keperluan dan kepentingan kepada pelajar juga di dalam universiti. Ia juga dapat menarik lebih ramai lagi pelajar untuk berkaitkan diri dengan denai sungai. Bab 6. Penemuan kajian. Terdapat dua perkara di dalam objektif pertama, iaitu mengenal pasti kepentingan dan keperluan denai sungai. Denai sungai amat penting di dalam kawasan universiti di mana pelajar menggunakan bagi aktiviti riadah, melepaskan tekanan dan menikmati kebaikan alam sekitar. Yang kedua pula adalah denai sungai ini menjadi suatu keperluan juga kepada sungai kerana mampu menjaga alam sekitar dan pengguna. Objektif kedua pula adalah tentang persepsi pelajar Universiti Teknologi Malaysia di dalam membina keperluan denai sungai. Persepsi pelajar terhadap denai sungai ini adalah baik, malah ia juga memberi suatu pandangan yang lebih luas kepada alam sekitar dan penjagaan sungai. Seterusnya adalah limitasi kajian. Yang pertama adalah program denai sungai kebangsaan tidak melibatkan para pelajar secara dekat untuk melibatkan diri dengan program tersebut. Yang kedua pula adalah tiada program yang mengenai denai sungai secara besar di dalam Universiti Teknologi Malaysia untuk memberi input yang lebih tentang denai sungai ini. Cadangan kajian. Terdapat beberapa cadangan kajian yang dilihat. Yang pertama adalah memperbanyakkan program yang berkait dengan denai sungai di dalam universiti, terutamanya Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Yang kedua pula adalah melibatkan program bersama universiti lain di Malaysia bersama pihak yang terlibat untuk menjayakan lagi program denai sungai kebangsaan. Yang ketiga pula adalah memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan secara berkala bagi memastikan denai sungai terjaga dengan kemudahan di sekelilingnya. Yang terakhir sekali adalah menggalakkan para pelajar untuk menggunakan denai sungai dengan mengadakan tarikan atau kemudahan yang boleh menarik pelajar untuk lebih kerap menggunakan denai sungai. Kesimpulan akhir. Kesimpulan pertama adalah mencapai kedua-dua objektif yang telah ditentukan. Yang kedua pula adalah mengenal pasti keperluan dan kepentingan denai sungai di dalam universiti awam. Yang ketiga adalah cadangan dan langkah-langkah penambahbaikan denai sungai perlu diambil perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab. Yang keempat pula adalah memperbanyakkan lagi program-program denai sungai di tahap universiti yang mampu memberikan lebih banyak input tentang denai sungai kepada para pelajar. Yang terakhir adalah memberi manfaat kepada kerajaan dan universiti di mana denai sungai ini terjaga dan alam sekitar dapat menjadi lebih baik dan mampan. Sekian, terima kasih.